Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Sebelum saya mulakan pembentangan saya pada kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Afira Farisha binti Zulkifli dari kelas C2. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah tersayang saya iaitu Puan Fatimah. Pada kali ini, saya akan membentangkan tentang Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM dan implikasinya. Di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan PPPM 2013 sehingga 2025, saya akan huraikan sub-sub topiknya iaitu 3 gelombang dan 5 aspirasi sistem, 6 aspirasi murid serta implikasinya. Baiklah, mari kita mulakan dengan pengenalan. Baiklah, saya akan mulakan pembentangan saya dengan pengenalan tentang Pelan Pembentukan Pendidikan Malaysia 2013 sehingga 2025. Sebelum kita mulakan, semua tahu apa itu Pelan Pembentukan Pendidikan Malaysia? Baiklah, Pelan Pendidikan Pembentukan Malaysia merupakan satu inisiatif yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bagi melonjakkan sistem pendidikan kita ke tahap yang lebih tinggi. PPPM telah dilaksanakan pada 6 September 2013 untuk tempoh 13 tahun sehingga 2025. Cetusan idea ini datang dari Tan Sri Muhyiddin Yassin, iaitu Perdana Menteri kita ketika itu. PPPM ini bertujuan supaya negara kita dapat merasa kedudukan sepertiga teratas di dalam sistem pendidikan terbaik di dunia. Dalam PPPM telah menggariskan 3 gelombang, 5 aspirasi sistem dan implikasi terhadap guru yang ingin dicapai. KPM juga berhasrat untuk melaksanakan perubahan besar dalam sistem pendidikan semasa untuk melonjakkan pencapaian murid-murid. Tujuan aspirasi ini dilakukan agar murid mampu memiliki dan menguasai kemahiran yang diperlukan dalam abad ke-21. Dilaksanakan dalam 3 gelombang yang berfokuskan kepada 5 aspirasi sistem dan 6 aspirasi murid yang melibatkan 11 anjakan dalam sistem pendidikan. Namun, pada kali ini, saya akan membincangkan tentang 3 gelombang dan 5 aspirasi sistem. Bagi mencapai objektif khusus, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia telah melaksanakan 3 fasa atau dikenali sebagai 3 gelombang yang berfokuskan kepada 5 aspirasi sistem dan 6 aspirasi murid yang melibatkan 11 anjakan dalam sistem pendidikan. Namun, pada kali ini, saya akan menerangkan tentang apa itu 3 gelombang dan 5 aspirasi murid. 3 gelombang. Gelombang yang pertama bermula pada tahun 2013 sehingga 2015. Gelombang pertama ini memberikan penekanan kepada kemahiran teras melalui penambahbaikan sistem dengan mempercepat perubahan kaedah pelaksanaan program. Tumpuan gelombang pertama ini diberikan kepada kaedah peningkatan kualiti pengajaran, iaitu dengan meningkatkan lagi kualiti guru, meningkatkan kualiti kepimpinan sekolah itu dan melatih PGB ataupun dikenali sebagai pengetua atau guru besar, dan akhir sekali meningkatkan kadar literasi bahasa. Pelan yang dirancang di dalam gelombang pertama ini ialah mengubah sistem dengan memberikan sokongan kepada guru dan memberi fokus kepada kemahiran utama. Selain itu, pelan ini
membimbing guru secara khusus bagi meningkatkan standard guru dalam mata pelajaran teras seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik dan sains. Kita beralih kepada gelombang kedua. Gelombang kedua bermula pada 2016 sehingga 2020. Gelombang ini dilaksanakan untuk mempercepat perjalanan perubahan kepada semua inisiatif yang bermula semasa gelombang yang pertama. Terdapat banyak pelan yang dilaksanakan di dalam gelombang kedua ini. Antaranya, memacukan peningkatan sistem pendidikan, memperluaskan bimbingan dan sokongan untuk membantu guru bagi menambah pengetahuan, akhir sekali menambah baik kurikulum peringkat rendah dan melaksanakan kurikulum baharu di peringkat menengah. Akhir sekali, fasa yang terakhir iaitu gelombang ketiga. Gelombang ketiga ini bermula pada 2021 sehingga 2025. Gelombang ini dilakukan kerana untuk memfokuskan kepada anjakan ke arah kecemerlangan dengan peningkatan keluasan operasi. Tumpuan ini diberikan untuk meningkatkan keluasan operasi bagi memupuk budaya kepimpinan rakan, membangunkan sistem pengekalan kemajuan kendari. Terdapat beberapa pelan yang dilaksanakan oleh PPPM, antaranya menganjakkan ke arah kecemerlangan melalui peningkatan tadbir uruskan diri. Selain itu, ia juga meningkatkan inovasi dan pilihan bagi meningkatkan kemahiran berbahasa, iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia telah menggariskan 5 aspirasi yang ingin dicapai untuk membangunkan sistem pendidikan di negara kita. Aspirasi yang ingin dicapai ialah akses kepada kejayaan. Sekolah sangat memainkan peranan yang penting untuk memastikan setiap murid mendapat akses yang sama kepada pendidikan yang berkualiti tanpa mengira taraf ekonomi, kaum, latar belakang murid, bagi membolehkan murid mencapai potensi masing-masing tanpa sekatan. Prinsip pendidikan untuk semua perlu dijadikan asas dalam memastikan akses dan 100% enrolment setiap lapisan murid dari peringkat prasekolah sehingga menengah dapat dipenuhi. Aspirasi ini bertujuan untuk sekolah bertanggungjawab memastikan semua murid memenuhi standard minimum, iaitu sekurang-kurangnya lulus dalam mata pelajaran teras, iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains dan sejarah dan pendidikan Islam atau moral pada akhir tingkatan 5. Tujuannya adalah untuk meletakkan negara kita setanding dengan negara maju yang lain. Di samping meningkatkan peratusan murid, melanjutkan lagi pelajaran pada peringkat yang tertinggi. Aspirasi yang kedua ialah kualiti standard antarabangsa yang tinggi. Aspirasi kedua ini melibatkan peranan sekolah dalam memastikan setiap sekolah memberikan proses pendidikan yang berkualiti kepada murid-murid, setanding dengan negara maju seperti Singapura dan Korea Selatan. Langkah ini termasuklah dalam bidang matematik, sains, bahasa Inggeris serta kemahiran berfikir aras tinggi, iaitu KBAT. Kementerian Pendidikan Malaysia telah mensasarkan agar negara kita berada di kelompok sepertiga teratas dari segi prestasi dalam TIMSS, iaitu Trends in Mathematics and Science Study, and PISA, iaitu Program for International Student Assessment, dalam tempoh 15 tahun. Oleh itu, komitmen seorang guru dan juga masyarakat untuk mendukung sekolah amatlah diharapkan. Dengan pelaksanaan I-Think dan Frog VLE yang dilaksanakan secara serius untuk
memenuhi keperluan proses pembelajaran dan pengajaran yang berkualiti tinggi. Aspirasi yang seterusnya iaitu ekuiti untuk semua murid. Sekolah perlu memastikan sistem pendidikan yang dilaksanakan berada pada tahap yang terbaik kepada setiap murid tanpa mengira etnik, tempat atau latar belakang sosioekonomi. Sekolah perlu memberikan peluang kepada setiap murid supaya jurang sosioekonomi dapat dirapatkan, terutamanya di dalam bandar dan di luar bandar. Sekolah juga bertanggungjawab untuk memastikan setiap murid yang mempunyai pelbagai latar belakang dan sosioekonomi di sekolah mendapat hak dan ekuiti yang sama terhadap kemudahan dalam menyokong pembelajaran dan pengajaran sahsiah mereka. Pembelajaran dan pembangunan sahsiah mereka. Program pendidikan khas, kelas rancangan khas dan program kawalan yang dilaksanakan di sekolah perlulah diurus dengan baik bagi membolehkan murid dapat meningkatkan potensi masing-masing. Aspirasi yang keempat iaitu memupuk perpaduan dalam kalangan murid. Di Malaysia, di negara Malaysia telah sinonim dengan pelbagai etnik yang ada di negara ini dan juga kepelbagaian budaya, kaum dan adat. Oleh itu, sesebuah negara yang menghargai kepelbagaian dan mengutamakan keterangkuman sosial yang unik akan mempamerkan perpaduan yang lebih kuat. Oleh itu, kita sebagai guru perlu mengambil suatu inisiatif untuk meningkatkan perpaduan dalam kalangan murid kerana murid menghabiskan masa lebih 1/4 daripada seperempat di sekolah semasa mereka berusia 7 hingga 17 tahun. Maka sekolah merupakan medan yang utama untuk memupuk semangat perpaduan. Oleh itu, sekolah perlu mewujudkan interaksi dalam kalangan murid agar mereka belajar saling memahami, menerima dan menghargai kepelbagaian dan keunikan. Gerak kerja kurikulum perlu dioptimumkan dan dasar satu murid satu sukan perlu dimantapkan lagi agar penerapan nilai dan pengalaman dapat diterapkan ke arah pembinaan identiti nasional yang seterusnya memupuk kepada perpaduan. Aspirasi pendidikan nasional yang kelima ini ialah elemen kecekapan. Kerajaan menerusi bajet tahunan telah memperuntukkan perbelanjaan besar kepada sektor pendidikan iaitu 16% daripada bajet tahunan untuk pendidikan. Oleh itu, telah menjadi satu tanggungjawab guru dan warga pendidik di sekolah untuk memastikan pulangan dalam bentuk keberhasilan murid dapat dimaksimumkan untuk setiap ringgit yang dibelanjakan oleh kerajaan. Pelaksanaan program pendidikan perlu dibuat secara lebih bertanggungjawab dan menggunakan sumber yang ada secara cekap, berkesan dan memberi impak yang maksimum kepada murid dalam membentuk keberhasilan mereka. Pelan pembangunan pendidikan Malaysia memberikan implikasi terhadap sistem pendidikan di Malaysia kepada kurikulum, murid, guru, pemimpin dan latihan guru. Namun pada kali ini, saya akan membentangkan implikasi terhadap guru. Implikasi terhadap guru
terdapat 5 aspek yang akan saya bincangkan. Yang pertama, pengurusan, pengajaran dan pembelajaran. Sebagai seorang guru, kita perlu memastikan pencapaian matlamat dan objektif yang ditetapkan itu tercapai. Dan seterusnya, profesionalisme sebagai seorang guru dilihat dari aspek kebolehan seorang guru itu mencorakkan kualiti pengajaran di dalam bilik darjah. Sebagai seorang guru, perlulah bersungguh-sungguh untuk memperkembangkan lagi potensi dan pencapaian murid serta cara mereka berfikir, nilai dan kelakuan murid itu sendiri. Seterusnya, pembangunan profesionalisme. Guru perlu sentiasa melakukan anjakan minda dan perubahan budaya kerja serta memperbaharui pengetahuan dan kemahiran. Sebagai seorang guru, kita harus berani meneroka, iaitu meneroka dalam mempelbagaikan lagi kaedah dan teknik pengajaran kita dengan memastikan diri dilengkapi dengan kemahiran pedagogi yang holistik, kreatif dan inovatif untuk menarik lagi minat murid. Akhir sekali, guru hendaklah mempunyai keluasan pedagogi yang lebih besar agar sesuai dengan perkembangan pendidikan pada abad ke-21 ini. Seterusnya, kemahiran teknologi. Kemahiran teknologi ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan lagi kualiti pembelajaran di sekolah. Semua guru perlu mencapai standard iaitu memudahkan dan mencetuskan inspirasi pembelajaran serta kreativiti murid itu sendiri. Guru juga perlu mempamerkan pengetahuan dan gaya kerja seorang profesional inovatif, termasuklah dengan kemahiran teknologi maklumat komputer (TMK) dan peralatan digital bagi menyokong kejayaan dan inovasi seorang murid. Sebagai seorang guru, kita perlulah mempunyai wawasan yang teguh untuk mentransformasikan pelbagai aspek pendidikan. Guru harus memikul satu amanah yang cukup mencabar untuk menjadikan anak murid mampu bersaing di peringkat global. Namun begitu, untuk seorang murid itu mencapai atau bersaing di peringkat global, sebagai seorang guru, perlulah terlebih dahulu mencapai standard tahap global itu supaya dapat mencurahkan ilmu kepada murid sejajar dengan hasrat pelan pembangunan pendidikan Malaysia. Sebagai seorang guru, kita perlu menjadi suri teladan kepada anak-anak murid kita. Guru menjadi suri teladan merupakan penghayatan nilai dan perpaduan dalam kalangan murid. Penghayatan nilai rohani adalah salah satu tonggak utama dalam pendidikan untuk membentuk insan yang beriman dan bersasiah mulia. Guru harus berperanan sebagai suri teladan kepada murid dalam apa jua tindakan dan tingkah laku untuk membangunkan murid dengan identiti nasional yang kukuh melalui pengajaran dan pembelajaran dan juga aktiviti kurikulum. Apa yang dapat disimpulkan di dalam pembentangan ataupun tajuk pembangunan pendidikan Malaysia dan implikasinya
ialah sebagai seorang guru, kita memainkan peranan yang penting dalam pembentukan sahsiah murid. Ini kerana didikan daripada seorang guru mampu melahirkan murid yang cermelang. Guru perlu berjalan seiring dengan aspirasi dalam sistem pendidikan supaya menjadi tunjang utama kepada generasi kini dan akan datang. Baiklah, itu saja daripada saya. Pelan pembangunan pendidikan